Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Naila Huda. Ya. Okey, hari ini 10 September 2020, hari Khamis. Seperti biasa kami akan bawakan kepada anda perkembangan laporan berita tempatan dan juga antarabangsa. Dan pastinya hari ini mungkin kita di Semenanjung ni macam rasa tak ada apa-apa, tapi mereka di Sabah merasai kehangatannya kerana hari ini kita menjangkakan akan ada pengumuman-pengumuman tertentu, terutamanya kita bercakap mengenai politik. Di mana kita mengetahui Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 12 September sebagai hari penamaan calon untuk didaftarkan untuk bertanding bagi Pilihan Raya Negeri Sabah yang ke-16 yang dijadualkan berlangsung pada 26 September ini. Tetapi parti-parti politik yang bertanding, yang bakal bertanding di Sabah sudah pun memulakan inisiatif untuk mengakhirkan kerusi antara gabungan mereka, dan juga hari ini kita jangkakan mereka akan mengumumkan calon-calon mereka yang bakal bertanding dan di kawasan mana. Yang pertama, boleh saya teruskan Ella? Teruskan. Okey. Yang pertama, kita menjangkakan pengumuman calon oleh Barisan Nasional dan juga PN, Perikatan Nasional, yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti. Dijadualkan berlangsung pada jam 10 pagi nanti, dan dalam masa yang sama juga, pada hari yang sama, hari ini juga, pengumuman calon oleh Warisan Plus. Apa itu Warisan Plus? Warisan Plus ni adalah gabungan daripada Pakatan Harapan, ada PH, ada PKR, ada DAP. Dan itu juga laporan yang kita nak bawakan sebelum pengumuman tersebut, kerana penting untuk kita memahami apa yang bakal berlaku nanti kepada pengundi-pengundi di Sabah. Yang pertamanya kita nak lihat penggunaan logo, di mana dalam Pilihan Raya Pilihan Raya Negeri Sabah nanti, parti DAP akan menggunakan logo Parti Warisan. Ini yang dikatakan oleh pengerusi DAP Negeri, Datuk Frankie Poon, yang berkata ini melambangkan persahabatan dan perpaduan dalam kalangan parti gabungan Warisan Plus. Betul, memang agak sedih bagi mereka yang berorganisasi sekian lama berada dalam sesebuah parti, tetapi apabila ingin bertanding, ingin menawarkan diri berkhidmat kepada rakyat, mereka terpaksa menggunakan logo parti lain. Tetapi atas nama demokrasi dan mungkin atas dasar pertimbangan yang dibuat, yang memungkinkan sesuatu lambang itu lebih dikenali, lebih familiar di suatu kawasan, mereka membuat keputusan untuk menggunakan logo warisan. Itu salah satu pengumuman yang kita dapat saksikan semalam, dan sehubungan dengan itu, seperti apa yang dikatakan Hakim tadi, kalau kita lihat Warisan Plus ini sebenarnya terdiri daripada Parti Warisan Sabah, PKR, DAP, Amanah dan juga Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ataupun APKO. Dan bercakap tentang PKR, mereka semalam juga mengumumkan akan bertanding di 14 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah, yang mana kita menjangkakan penamaan calon pada Sabtu ini. Itu pengumuman Ketua Penerangan Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Sabah. Katanya peningkatan daripada 8 kerusi ditandingi sebelum ini Sabah seiring penambahan kerusi DUN di Sabah, dan bilangan kerusi DUN meningkat kepada 73 kerusi untuk PRN Sabah kali ini. Dan sebagai parti pelbagai kaum yang telah lama menyertai pilihan raya, PKR juga berhasrat menampilkan calon Bumi Putera Islam, Bumi Putera bukan Islam dan juga Cina, dan PKR juga ingin mempunyai calon di segenap pelosok Sabah. Dan sebelum ini, selain daripada kita lihat perpecahan kaum yang kita lihat di Sabah, kita juga lihat kajian yang dijalankan sebelum ini bagaimana anak-anak muda juga bakal menjadi kumpulan pengundi yang amat besar di Pilihan Raya Negeri Sabah ini. Mungkin akan mengubah sedikit pendekatan politik di sana. Kita bakal saksikan, dan laporan penuhnya apa kerusi-kerusi yang ditandingi PKR anda boleh lihat di astroawani.com. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang kita dapat saksikan semalam mungkin agak mengejutkan buat setengah pihak apabila apa yang diumumkan oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, memaklumkan bahawa bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman tiada dalam senarai calon yang akan bertanding dalam PRN Sabah. Kata Bung Mokhtar, saya tidak ada perbincangan mengenai itu. Nama beliau juga tiada dalam senarai calon BN
yang akan diumumkan. Kita jangkakan hari ini jam 10 pagi. Dan sementara itu, seperti yang kita banyak mengikuti sebelum ini, Musa Aman juga dengan 32 aduan lain juga sejak kebelakangan ini banyak membuat rayuan kepada mahkamah. Kita lihat mahkamah terbaru juga telah menolak rayuan mereka untuk berhubung dengan pembubaran DUN Sabah yang kita saksikan sebelum ini. Jadi itu antara pengumuman yang mungkin tidak dijangkakan, bagaimana beliau tidak disenaraikan dalam calon BN itu. Ya, dan ini pastinya bukan berita yang baik untuk bekas Ketua Menteri Sabah ini, Tan Sri Musa Aman, yang sebelum ini pun menyatakan beliau akan pergi ke Sungai Manila. I'm going back to Sungai Manila melalui tweet beliau. Facebook beliau yang menyatakan I'm going back to Sungai Manila. Sungai Manila ini merupakan salah satu daripada 13 kerusi baru yang diwujudkan bagi memastikan wakil-wakil rakyat ini dapat berkhidmat dengan lebih baik di kawasan mereka berikutan pertambahan penduduk, keluasan kawasan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga kita lihat PRN Sabah ini, Barisan Nasional dan juga PN ini telah pun melancarkan logo ataupun merasmikan gabungan mereka di Sabah apabila buat pertama kalinya mereka mengadakan perhimpunan yang dihadiri oleh kedua-dua pemimpin utama dan juga para penyokong parti komponen PN dan juga BN di Sabah. Ini berlangsung, mana laporannya, sekejap saya buka. Okey, ini laporannya. Kita lihat di situ ada pemimpin Bersatu Sabah, Datuk Haji Jino, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Datuk Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan, dan Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Jahid Jahim. Dan seperti biasa, bagaimana Setiausaha Agung ataupun Sekjen Bersatu Datuk Hamzah Zainuddin menyatakan bahawa inilah gabungan yang menerima kehadiran ramai penyokong pada perhimpunan berkenaan yang sekaligus sebagai indikasi bahawa gabungan tersebut diterima baik oleh rakyat Sabah. Dan itu antara laporannya yang kita dapat saksikan, tetapi penting juga untuk anda mengetahui maklumat-maklumat penting bila berapa banyak saluran mengundi berkenaan dengan pilihan raya pilihan raya negeri Sabah. Boleh kita rollkan infografik berkenaan? Baik, tadi Hakim dari tadi salah sebut, asyiklah tersebut pilihan raya umum PRU. Mungkin beri bayangan bahawa PRU ni just around the corner. Ramai yang menjangkakan sebenarnya PRU ni mungkin diadakan hujung tahun ini, mungkin diadakan tahun depan, tapi melihat kepada konteks pandemik COVID-19 ini masih lagi tidak dapat dijangkakan. Tetapi apapun, ini satu bayangan yang mungkin kita dapat bayangkan daripada Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah yang berkata mungkin pilihan raya negeri Sarawak mungkin akan diadakan serentak dengan PRU ke-15. Ini bagi mengukuhkan kedudukan kerajaan pusat tanpa ada perselisihan kerusi.
Dan beliau juga beri bayangan, berpendapat bahawa PRU perlu dijalankan dalam masa terdekat. Ini bagi memastikan kerusi parlimen terus kukuh dan mudah mendapat majoriti. Seperti mana yang kita saksikan sepanjang tahun ini, sejak awal 2020, kemelut politik tanah air menyebabkan ketidaktentuan kerusi dan juga ada yang lompat parti, ada yang mengubah pendekatan pendirian parti politik ini semalaman saja boleh bertukar. Jadi itu antara impaknya kepada politik persekutuan, kurangnya stabiliti dan dalam masa yang sama tadbir urus kerajaan juga terkesan. Lagi-lagi apabila berada dalam pandemik COVID-19 ini, kita perlukan stabiliti kerajaan, itu sangat penting. Tetapi apabila berlaku kemelut politik ini, berlaku sedikit kekecohan dan kekeliruan dan banyak isu juga dipolitikkan. Okey, dan pastinya rakyat di luar sana yang melihat perkembangan landscape politik tanah air ini merasakan mereka mempunyai tanggungjawab, dan tanggungjawab itulah yang perlu dilaksanakan apabila anda diberikan peluang untuk melaksanakan hak demokrasi anda, iaitu dengan mengundi. Tapi malangnya mengikut dapatan terkini, ada 4.2 juta rakyat negara ini yang umurnya 21 tahun dan layak mengundi, tapi sayangnya masih lagi belum mendaftar sebagai pengundi. Dan angka itu sebenarnya mewakili 22% daripada keseluruhan warga Malaysia yang layak mengundi ketika ini. Ada kriterianya yang layak mengundi, 21 tahun. Yang paling utama kriterianya, yang nombor 2 adalah warga negara Malaysia. Dan ini perlu dilakukan menurut Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Syahrudin Yahya. Angka ini tidak bagus untuk perkembangan daftar pemilih, kerana ketika ini kita mempunyai pengundi berusia 21 tahun yang lebih kurang 15 juta orang, dan kalau laksanakan sistem undi 18, kita akan tambah lagi jumlah pengundi antara 6 hingga 7 juta. Tapi maklumat yang paling utama, mereka yang berusia 18 tahun sabar, tunggu dulu, belum lagi boleh mengundi selagi undang-undang berkenaan belum lagi digazetkan. Mungkin kalau tahun hadapan buat PRU, mungkin anda berpeluang untuk cast the vote. Ya, betul, mudah saja sebenarnya untuk mendaftar. Sekarang semuanya online. Anda perlu saja pergi ke mysprdaftar.spr.gov.my dan mudah saja, tidak mengambil masa yang begitu lama. Ini amat membimbangkan melihatkan ramai 4.2 juta penduduk masih lagi tidak berdaftar untuk undi. Dalam masa yang sama, mungkin ramai anak muda masih lagi tak sedar, tak melihat betapa pentingnya tanggungjawab ini. Dan saya pasti mudah sebenarnya nak lihat apa kepentingannya isu-isu di sekeliling kita, isu-isu yang amat penting buat anak muda, terutamanya isu capaian internet sejak kebelakangan ini menjadi tumpuan. Isu pembelajaran dalam talian dari rumah, itu antara isu besar yang dihadapi anak muda yang boleh dikemukakan dan boleh menjadi kuasa itu di tangan anda. Apabila anda ada kuasa untuk mengundi, anda boleh tentukan isu-isu ini dapat disuarakan oleh anak muda. Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menjadi pertimbangan mereka untuk tidak mengundi. Contohnya, saya kalau daftar mengundi pun, apa saya dapat? Saya tak dapat pun bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Mungkin mereka ini antara golongan ataupun poket-poket yang tertinggal dalam polisi yang sedang dirangka. Tapi sebab itulah penting untuk anda mendaftar, untuk memastikan suara anda terus didengari, anda wakilkan kepada wakil rakyat anda. Itu pun kalau mereka tak lompat lah. Untuk membuat yang terbaik untuk kawasan anda, polisi yang terbaik untuk peringkat umur anda dan juga pelbagai lapisan masyarakat. Itu cerita mengenai mengundi. Kita nak beralih ke laporan berikutnya, Naila. Ya, kalau kita bercakap tentang PRU dan mengundi ini, bila kita dah semakin mendekati PRU, apa yang juga menjadi tumpuan adalah, ataupun apa yang menjadi popular adalah penggunaan cyber troopers. Itu juga satu alat ataupun weapon politik yang amat gemar digunakan di Malaysia, dan juga kita lihat di Indonesia, ada juga laporan sebelum ini menunjukkan kerajaan Indonesia sekarang ini banyak menggunakan influencers untuk menyampaikan mesej-mesej pro kerajaan yang mungkin dilihat sebagai satu perkara yang normal, tetapi kalau kita lihat betul-betul boleh dikatakan sebagai satu bentuk propaganda. Tapi kita nak ceritakan tentang satu bentuk cyber troopers yang berbeza. Ini laporan berhubung dengan kes mahkamah membabitkan Datin Sri Rosmah Mansor, yang mana pegawai khas kepada beliau telah mendedahkan bahawa cyber troopers yang dibiayai Rosmah didakwa menerima sebanyak RM100,000 sebulan. Ia adalah untuk pantau berita
berita negatif termasuk isu yang pernah popular sebelum ini iaitu isu beg tangan mahal. Itu pendedahan oleh pegawai khas Datuk Rizal Mansor yang juga merupakan saksi ke-21 perbicaraan kes berhubung dengan solar hybrid ini mendedahkan kepada Mahkamah Tinggi semalam bahawa isteri bekas Perdana Menteri itu telah mengarahkan menubuhkan satu pasukan cyber troopers, dan ini juga yang menjadi tumpuan pada muka hadapan akhbar tempatan seperti New Straits Times. Kita saksikan inilah wajah Datuk Rizal Mansor. Katanya, I feared nothing. I never thought any investigation would lead to me and Rosmah because she was the PM's wife. Itu jangkaan beliau melihat kepada betapa besarnya pengaruh Datin Sri Rosmah Mansor ini yang menyebabkan beliau pandangan bahawa tidak ada apa yang akan berlaku kerana posisi ataupun pengaruh yang dimiliki bekas isteri bekas Perdana Menteri itu sangat besar. Dan ceritakan tentang pasukan Cyber Troopers ini ditubuhkan pada 2012 dan beliau sebagai pegawai khas bertanggungjawab untuk memantau kandungan media sosial termasuk kritikan negatif terhadap isteri bekas Perdana Menteri itu yang kita sedia maklum memang banyak yang kita lihat ketika itu. Antaranya berhubung dengan isu beg mahal. Hermes Birkin itu antara terma-terma ataupun brand jenama yang kita dapat kenal ketika itu. Baru kenal? Baru nak kenal. Dan juga antara lain apa yang dilakukan oleh Laskar Cyber atau Cyber Troopers ini adalah seperti anda saksikan ketika ini untuk menangani berita-berita negatif. Ini merupakan sebahagian daripada tools ataupun alat yang digunakan dalam pemasaran politik bagi memastikan persepsi ataupun pendapat itu dibentuk mengikut kehendak mereka, dan saya pasti dalam mana-mana kerajaan ataupun pentadbiran penggunaan pengaruh di media sosial ini semakin popular seperti yang anda sebutkan di Indonesia, dan pastinya ini yang perlu kita jelas dan pasti maklumat tersebut. Tapi ini juga satu perkara yang baik sekiranya kita mendapat maklumat daripada pelbagai sudut, daripada pelbagai perspektif. There's always two sides to every story. Ya. Betul. Dan kita nak tahu lebih sikit tentang Cyber Troopers ini, kita saksikan infografik perincian apa yang didedahkan di mahkamah semalam. Kita saksikan. Jadi penggunaan Cyber Troopers ini yang sangat popular lagi-lagi menjelang PRU sangat penting untuk kita tangani kerana itu boleh menjejaskan pengetahuan kumpulan pengundi di Malaysia ini apabila mereka disalurkan maklumat yang palsu, mereka tidak dapat pengetahuan ataupun fahaman yang maklumat yang penuh terhadap sesuatu isu ataupun mudah untuk dipengaruhi apabila berita-berita palsu disebarkan menerusi Cyber Troopers ini. Dan bercerita tentang fakta ataupun berita palsu. Ya, hari ini kita akan mengadakan sesi webinar. Tajuknya anda boleh lihat di sini, Pendekar Semak Fakta, Tapisan Kendiri Memerangi Berita Palsu. Akan dijalankan ataupun dimoderasikan. Moderatornya adalah wartawan kanan Esrawani Haris Ashraf Hasnan bersama dengan panel-panel. Ada 4 orang panel anda lihat di situ. Dan untuk anda mengikuti sesi webinar ini, anda boleh daftar di link.astroawani.com. Dan banyak lagi yang kami nak kongsikan di Awani Pagi, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan hari ini 10 September sebenarnya merupakan Hari Pencegahan Bunuh
diri sedunia. World Suicide Prevention Day yang disambut pada hari ini setiap tahun. Dan ini infografik yang anda boleh saksikan dimuat naik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di Twitter mereka. Mitos dan fakta berhubung dengan bunuh diri, yang mana kalau ada statistiknya juga, statistik yang terbaru National Health Mobility Survey menunjukkan 1 daripada 5 remaja mengalami gejala kemurungan, 2 daripada 5 mengalami keresahan, manakala 1 daripada 10 mengalami stres. Dan ini sebenarnya menunjukkan peningkatan kes-kes kemurungan, kes keresahan atau anxiety, stres yang berlaku dalam kalangan anak muda, peningkatan sejak kebelakangan ini, dan isu kesihatan mental sebenarnya perlu diambil serius. Dan kita nak bercakap tentang isu-isu yang dihadapi anak-anak muda, di mana kita saksikan isu-isu viral seperti isu buli sentiasa ada dalam berita ini. Tetapi satu isu yang mungkin kita mungkin terlepas pandang, kita tak tahu, kita tak sedar berlaku sebenarnya adalah isu gangguan seksual dalam kalangan anak muda yang biasanya kita dengar daripada pengakuan mangsa-mangsa selalunya melibatkan mangsa perempuan. Tetapi ini satu pendedahan terbaru oleh pertubuhan bukan kerajaan, NGO, Persatuan Pergerakan Wanita atau Awam, dalam satu kaji selidik tinjauan yang mereka jalankan di College Politek Mara pada 2017 terhadap 422 atlet, mendapati bahawa 15.9% responden pernah mengalami gangguan seksual dalam sukan. Menyaksikan separuh daripada atlet terbabit pernah mewakili negara di pertandingan antarabangsa, dan lebih mengejutkan apabila atlet lelaki yang lebih terdedah kerana kajian menunjukkan bahawa 19% daripada atlet lelaki pernah mengalami gangguan seksual berbanding atlet wanita iaitu sebanyak 11%. Mungkin ada faktor-faktor lain juga. Mungkin atlet wanita juga ada yang mungkin lebih khawatir untuk mengemukakan pengakuan mereka menjadi mangsa terhadap gangguan seksual. Tetapi sebenarnya tidak mustahil atlet lelaki juga boleh menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Ini satu isu yang penting kita kemukakan. Mungkin kita tak sedar sebenarnya berlaku. Okay. Dan pastinya apabila bercakap mengenai gangguan seksual terhadap lelaki ini, mungkin ramai di luar sana yang hanya tersenyum sinis, tetapi ini juga membuktikan bahawa gangguan seksual itu juga berlaku kepada lelaki, cuma persepsi ataupun mungkin boleh saya katakan toxic masculinity itu yang menyebabkan ramai yang menganggap bahawa ini hal kecil saja. Macam biasanya kita melihat pelakunya, perpetratornya adalah lelaki, tetapi sebenarnya lelaki juga terdedah kepada risiko ini. Kita semua terdedah kepada risiko gangguan seksual ini, kerana gangguan seksual itu boleh jadi sekadar hanya siulan ataupun puji yang mungkin mempunyai maksud dan niat yang lain. Itu perkara yang perlu kita tekankan kepada terutama kepada anak-anak muda di luar sana untuk memahami pendidikan kesihatan dan juga keselamatan diri mereka. Baik, kita nak beralih ke laporan berikutnya, ke perkembangan terkini berkenaan dengan kes jangkitan COVID-19 di negara kita ini. Kalau kita lihat 2 hari lepas, pengumuman yang amat mengejutkan daripada KKM apabila kes positif baru COVID-19 dalam negara meningkat melonjak kepada 100, angka 3 digit. Tetapi semalam kita saksikan angka ini telah pun menurun kepada 24 kes baru, termasuk 13 yang direkodkan daripada kluster sungai di Kedah. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 adalah sebanyak 9,583 kes. Dan daripada 24 kes, 13 melibatkan kluster sungai di Kedah, manakala 6 adalah kes import dari Bangladesh, China, Indonesia, Singapura dan Korea Selatan. Dan 18 kes penularan dalam negara, 16 membabitkan warga negara, manakala 2 bukan warga negara. 13 daripada kluster sungai di Kedah, masing-masing 1 kluster tawar, kluster telaga dan saringan bergejala di Hospital Sultanah Bahiyah, dan 2 lagi kes membabitkan kluster Benteng Lahad Datu di Sabah. Manakala tiada pertambahan kes kematian COVID-19 juga yang direkodkan. Bercakap tentang kluster sungai yang direkodkan di Kedah, ini satu kebimbangan, mana sejak kebelakangan ini beberapa kluster baru yang direkodkan di sekitar Kedah dan juga di negeri-negeri lain di belah utara, yang mana mereka tidak dapat kenal pasti mana puncanya, tetapi sudah pun menyebabkan satu pusat perubatan, satu hospital telah pun ditutupkan untuk kerja-kerja pembersihan dijalankan di Kedah. Jadi buat penduduk di sana, ambillah langkah berjaga-jaga.
mungkin ramai yang semakin lama kita berada dalam PKP pemulihan ini, semakin ramai yang mengambil mudah terhadap situasi COVID-19 dalam negara. Itu juga yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Shah Abdullah apabila mereka sedikit khawatir, risau apabila bukan hanya masyarakat ataupun rakyat yang mungkin sedikit terleka, tetapi ada juga petugas, jumlah petugas Barisan Hadapan ini yang terjangkiti COVID-19 ini jumlahnya semakin meningkat. Ini mereka adalah Barisan Hadapan yang sepatutnya membantu merawat, tapi mereka juga semakin terdedah pada risiko ini, dan ini mungkin boleh menjejaskan fasiliti ataupun perkhidmatan kesihatan yang ingin diberikan kepada orang awam di luar sana. Itu yang berlaku di negara jiran kita di Indonesia apabila ada laporan sebelum ini menunjukkan bahawa seramai sekurang-kurangnya 100 doktor petugas kesihatan di Barisan Hadapan yang terkorban di Indonesia akibat COVID-19. Ini satunya melibatkan begitu banyak pesakit COVID-19, kes-kes positif COVID-19 di sana yang meningkat setiap hari. Kedua, kekurangan bekalan perubatan dan kekurangan petugas kesihatan juga menyebabkan mereka tidak mampu nak menampung jumlah kes positif COVID-19. Jadi ini antara perkara-perkara faktor yang kita perlu pertimbangkan sekiranya kita melihat angka positif COVID-19 ini semakin ramai yang melibatkan petugas kesihatan di Barisan Hadapan. Mungkin kita perlu ambil langkah yang lebih tegas. Ya. Dan ini juga tadi video tadi ada merupakan salah seorang pegawai perubatan di Indonesia, namanya Dr. Irman Pahlepi, yang merayu untuk orang ramai untuk mematuhi SOP yang diberikan. Dan disebabkan itu jugalah mungkin kegagalan itulah kita lihat Indonesia di Jakarta, di wilayah Jakarta antara yang mencatatkan kes tertinggi, kes harian tertinggi, ribuan kes harian tertinggi, dan sebab itulah Jakarta kembali menguasakan PSPB, iaitu Perbatasan Sosial Berskala Besar yang akan dikuatkuasakan mulai 14 September ini. Ya, dan ramai sebenarnya yang mengkritik Presiden Jokowi kerana mungkin tidak mengambil pendekatan yang begitu ketat terhadap pengawalan COVID-19 ini, tetapi beliau sebenarnya baru-baru ini ada membuat pengumuman bahawa kini sudah tiba masanya Indonesia mungkin mengutamakan aspek kesihatan berbanding dengan aspek ekonomi. Ada yang mengatakan mungkin kerajaan Indonesia terlalu tergesa-gesa membuka ekonomi mereka dan dalam masa yang sama mengorbankan rakyat mereka semata-mata untuk mementingkan aspek ekonomi. Jadi itu menjadi satu isu yang perlu ditangani kerajaan seluruh dunia, sama ada untuk mengutamakan ekonomi ataupun aspek kesihatan, dan Malaysia amat beruntung kita berada dalam posisi yang dapat mengutamakan kedua-dua aspek, tetapi itu masih lagi perlu kita berjaga-jaga. Ya, dan kebimbangan Jokowi itu ada asasnya kerana tak lama lagi akan berlangsung pilihan raya kepala daerah 2020 ataupun pilkada. Ini yang menjadi kegusaran Jokowi, tapi alhamdulillah kita berjaya menemui keseimbangan antara ekonomi dan juga kesihatan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Awani Pagi untuk kali ini. Anda boleh ikuti semua laporan di laman web astroawani.com. Sekian saja, saya Hakim Rahman dan saya Naila Huda. Salam hormat.